5 dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami, rakyat Malaysia, berekrar Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu dalam ruangan forum ini bersama saya, Atira Zulaika binti Khairul Rijal, bagi membincangkan mengenai penghayatan rukun negara terhadap pembentukan bangsa. Kita sudah sedia maklum bahawa pembentukan rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat Malaysia, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, seperti yang dapat kita dengar, ada rungutan bahawa generasi muda kini umumnya kurang memiliki perwatakan nasional yang dapat mempamerkan kepribadian mereka sebagai warga negara Malaysia yang bersatu padu, baik ketika berada di dalam maupun di luar negara. Jadi, apa pendapat Cik mengenai isu ini dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan bagi mengelakkan perkara ini berlaku? Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Seperti yang kita sedia maklum, generasi muda sekarang kurang nilai nasionalisme dalam diri mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya adalah generasi muda lebih mengutamakan ideologi-ideologi barat, contohnya ideologi sekularisme, hingga menyebabkan mereka kurang perasaan cinta akan negara. Sehubungan dengan itu, generasi muda kurang ditekankan semangat patriotik di sekolah. Hal ini kerana sistem pendidikan negara kita yang berorientasikan peperiksaan menyebabkan generasi muda lebih suka menelaah buku-buku akademik daripada memikirkan soal nasionalisme. Selain itu, generasi muda juga kurang didedahkan dengan pengetahuan sejarah dan latar belakang sejarah bangsa mereka. Mereka hanya mempelajari sejarah mengikut sukatan pelajaran sistem pendidikan yang telah ditetapkan tanpa menghayati sejarah tersebut. Bagi mengelakkan isu ini daripada terus berlaku, terdapat beberapa langkah yang perlu kita laksanakan. Contohnya adalah melaksanakan kempen dan program secara besar-besaran sama ada di peringkat daerah, di peringkat negeri atau di peringkat negara. Langkah seterusnya adalah melalui sistem pendidikan di sekolah. Pihak kerajaan perlu memasukkan beberapa aktiviti-aktiviti yang melibatkan semangat nasionalisme. Dengan ini, generasi muda boleh menanam sifat patriotik dalam diri mereka sejak mereka di bangku sekolah lagi. Langkah yang ketiga adalah melalui didikan ibu bapa. Ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dari mereka kecil lagi dan menanam sifat patriotik dalam diri anak-anak. Contohnya, ibu bapa perlulah mengajak anak-anak dalam mengikuti program perpaduan atau program kemasyarakatan di kawasan kejiranan mereka. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang kedua, boleh Encik berikan contoh-contoh aktiviti penerapan yang dilakukan oleh kerajaan bagi menerapkan prinsip ini di dalam diri setiap rakyat Malaysia bagi mengukuhkan perpaduan bangsa di seluruh Malaysia, sama ada dari pelajar sekolah rendah, sekolah menengah ataupun institusi-institusi pengajian tinggi dan peringkat dewasa. Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Dalam kita memperkasarkan perpaduan kaum di Malaysia ini, setiap kaum haruslah bergerak bagi au dengan tebing kerana keakraban antara kaum adalah penawar bagi menyemarakkan keakraban kaum. Bak kata pepatah, bulat air kerana bentung, bulat manusia kena merupakan. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dilakukan bagi memperkasarkan perpaduan kaum di Malaysia? Pertamanya, usaha kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka peringkat kebangsaan untuk menyambut perayaan kaum utama Malaysia amat dialalukan. Semasa majlis rumah terbuka ini diadakan, rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang menghadiri majlis ini dapat mengeratkan hubungan antara mereka. Interaksi antara kaum dalam majlis ini dapat memperkasarkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia. Selain itu, perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan semua kaum mengambil bahagian di dalam aktiviti tersebut. Contohnya adalah program gotong royong.
Cara ini dapat memupuk semangat kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, yang mana menghapuskan sikap mementingkan diri sendiri yang tertanam dalam jiwa kita ini. Aktiviti seperti ini memerlukan sumbangan setiap pihak untuk menjayakannya. Seiring dengan itu, pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dapat mewujudkan lagi perpaduan kaum yang mana menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebahasaan, sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil, yang mana mempercepatkan lagi paduan kaum. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan yang dijalankan dapat memperkasarkan lagi hubungan antara kaum di peringkat sekolah lagi. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara kita ini dijadikan bahasa pengantaraan di sekolah-sekolah kebahasaan turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Jika dua orang panel kita menerangkan tentang langkah-langkah dan contoh-contoh aktiviti mengenai isu ini, saya ingin bertanya kepada panel kita yang ketiga, iaitu Dr. Dayang, tentang sikap positif mengenai perwatakan nasional yang manakah akan terbentuk dalam kalangan semua rakyat Malaysia melalui prinsip-prinsip rukun negara ini. Terima kasih Cik Tira. Pada pendapat saya, jika kita fahami dengan lebih mendalam, prinsip rukun negara ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan serta berkait rapat dengan corak kehidupan rakyat Malaysia. Antara perwatakan nasional yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia melalui prinsip rukun negara ialah keharmonian rakyat. Keharmonian rakyat dapat kita lihat pada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kerana rakyat Malaysia mempunyai panduan dan nilai agama masing-masing yang membolehkan mereka membezakan perkara kebaikan dan keburukan serta merapatkan solidariti sosial antara rakyat yang berlainan kepercayaan. Perwatakan nasional yang kedua pula ialah semangat patriotisme. Semangat patriotisme ini dapat kita lihat pada prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini dapat dilihat di mana rakyat Malaysia memberikan kerjasama mereka semasa perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dalam erti kata lain, ia menunjukkan kesediaan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dalam mempertahankan negara mereka daripada sebarang ancaman yang dihadapi. Oleh itu, jelaslah bahawa rakyat Malaysia memegang prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian mereka. Itu sahaja daripada saya. Sungguh intelektual sekali penerangan saudari panel kita yang ketiga. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Apakah cara-cara yang efektif sama ada dari bentuk hasil inovasi atau kreativiti yang boleh dilakukan oleh kita sebagai rakyat Malaysia serta satu pemikiran dan kelakuan sepunya yang dapat diwujudkan untuk memperlihatkan unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama antara seluruh rakyat Malaysia? Silakan panel keempat kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi kerana telah menanyakan soalan itu kepada saya. Pada pendapat saya, sebenarnya cara-cara yang efektif untuk mewujudkan unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama oleh seluruh rakyat Malaysia sebenarnya telah pun terkandung di dalam prinsip rukun negara. Contohnya seperti prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini terdapat banyak agama-agama seperti agama Islam, agama Buddha, agama Sikh, agama Hindu, agama Kristian dan banyak lagi lah ajaran yang terdapat di Malaysia ini. Jadi, kita perlulah menghormati agama-agama yang lain dengan memahami cara panduan dan nilai yang terkandung di dalam agama tersebut. Dengan ini, kita dapat memahami cara hidup agama yang lain dan mempereratkan sosial antara rakyat yang berlainan kepercayaan. Seterusnya ialah prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi, apa yang kita perlu buat sebagai rakyat Malaysia ialah kita mestilah meningkatkan semangat patriotisme kita. Melalui perasaan patriotisme yang kuat dan juga cinta yang abadi kepada negara dalam konsep tanah air, kita bukan sahaja berkongsi destiny yang sama, tetapi juga membuatkan persediaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan keturunan untuk mempertahankan negara kita yang tercinta. Oleh itu, hal ini dapat memperlihatkan unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini.